Dulu ni orang sastra dengan orang sains jauh beza. Saya ingat lagi guru saya yang ajar matematik memang dia menduakan kami. Saya tanyalah kawan-kawan yang masuk kelas sains, dia kata, hari ni aku belajar bab ni. Tapi bila cikgu tu masuk kelas kita, kelas sastra, dia main-main je. Tuan-tuan tahu apa dia buat? Dia buat permainan. Okey, masing-masing pegang kapur. Dia dekat depan dia buat bulat, semua duduk belakang. Okey, balik. Main baling-baling tuan-tuan lah. Patutlah sampai hari ni saya tak pandai-pandai matematik. Dia suruh main baling-baling. Saya kelas sastra. Saya belajar sastra tuan. Dulu antara buku yang terkenal Hikayat Malim Demar. Oh, nampak satu kelas kita semua ni. Tak kesunyian saya. Lepas tu dia ada macam-macam lah bahasa-bahasa sastra kan. Itu baru kita belajar sastra. Lepas tu kalau orang teruskan pengajian dia sampai peringkat universiti masuk kuliah sastra, dia akan belajar macam-macam apa bahasa-bahasa sastranya kan. Dia akan tahu bagaimana nak buat puisi, bagaimana nak menghasilkan satu novel dan sebagainya. Kemudian kalau dia ni memang menghayati sastra, cakap dan kata-katanya bahasa sastra. Kalau kita dengar orang kata, Iman kau tak dengar aku, kira kau tu dah meninggal, kita akan cakap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan? Tapi orang sastra tak cakap macam tu. Dia kata apa? Bala sungkawa. Bala sungkawa maknanya apa ya? Dia cakap macam itu. Saya dengar orang sastra. Apa maknanya? Saya pun tak tahu. Kata guru yang tadi. Kemudian kalau dia menghayati lagi sastra, tuan-tuan tengoklah macam sama saya. Janggutnya, orang kata janggut sastra. Selipar yang dia pakai tu, orang jumpa PM pakai bukan main smart, dia pakai selipar je. Selipar sastra. Beg yang ada selempang tu beg sastra. Jadi kita pun tengok dia, teringat bahasa-bahasa puitis. Tengok dia je, teringat bahasa-bahasa puitis. Bila kita nak cakap dengan dia, kita pun tersastra. Tuan Samad, anak ikan dalam reban. Tapi gitu sekali. Jadi kita nak jadi macam gini lah tuan-tuan. Yang macam seperti mana Abdullah bin Mubarak lihatkan hamba Allah ini, alangkah indah di hidup orang sentiasa dengan Allah walaupun tidak memiliki aduan. Ini bermula daripada hati. Dan hati kita yang sentiasa berzikir. Nak begitu, ya kita kena suci dan bersihkan diri kita. Saya dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang kitab ni diterjemah dan disyarahkan oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Tuan-tuan kenal ya? Baru je habis talaki dengan beliau 3 siri. Baru habis 3 siri, setahun baru habis. Itu pun tak faham. Bahasanya tinggi tuan-tuan. Saya duduk terkial-kial nak bentangkan tuan-tuan. Tak boleh, tinggi. Ini kitab berkaitan dengan tasawuf. Kita tak boleh tasawuf semata-mata, tapi kita perlukan dia. Kerana apa? Kerana dia membantu untuk mendekatkan diri kita dan mengenal diri kita yang sebenarnya, dan untuk mengetahui apakah matlamat dan tujuan kita dihidupkan di atas muka bumi ini. Oleh kerana itu, Dr. Sharaf Qudar nyatakan lagi, hati ini tuan-tuan terbahagi kepada 3. Namanya, jenis hati kita ni, mari sama-sama kita muhasabah dan kita koreksi. Hati kita ni jenisnya macam mana tuan-tuan? Yang pertama dia kata al-qalbu as-salim, hati yang sejahtera. Jenis hati yang sejahtera ni, hati yang baik ni, qalbu salim ni, wa huwa alladhi yakhtarul khaira,
iaitu hati yang sentiasa memilih benda-benda yang baik-baik. Dia pilih benda yang baik, yang tak baik dia tak nak. Kalau dia buat satu benda, dia lihat satu benda, dia nak bercakap satu benda, hati ni akan kontrol. Allah redha ke tidak, Allah izinkan ke tidak, Allah berkati ke tidak. Dia nak ambil, nak pegang, Allah izin ke tidak, Allah berkati ke tidak, Allah halalkan ke tidak. Ini dipanggil al-qalbus salim. Firman Allah dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara, buka Asy-Syu'ara ayat 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang di sana yang tiada gunanya apa nama, harta-harta, wala banun, dan juga anak penak, anak cucu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mana-mana hati yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang sejahtera. Hari kiamat ni tuan-tuan yang nak digambarkan, dia punya keadaan subhanallah. Ini saya pernah nyatakan, dia punya panas Nabi kata semacam olah-olah hanya matahari sejengkal atas kepala. Suasananya ya Allah ya Rabbi. Kecuali orang yang hatinya salim ni, dia tenang tuan-tuan. Nak minta tolongan siapa-siapa tak boleh tu kata. Allah katakan la yanfa'u, tak berguna, malun, harta benda kat dunia ni masih lagi berguna. Hilang jam, kerok-kerok poket ada duit RM2-3 beli jam. Hilang handphone, sehati kita dengan handphone hilang, cari handphone murah-murah kan, nak cover kan. Bergunanya kat dunia ni harta, tapi dekat akhirat dah tak ada gunanya, dah tak ada pun harta. Wala banun, anak penak pun tak ada, kaum kerabat pun tak ada nak bantu kita sendiri-sendiri. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah ketika itu dalam hatinya yang sejahtera. Jadi pentingnya kita jaga hatinya tenang. Saya biasa buat perbandingan macam bulan Ramadan Ramadan yang lalu tuan-tuan rasa kan, segar tak jiwa kita, hati kita segar walaupun kita letih. Siangnya kita berpuasa, bekerja lagi, baca Quran lagi, malamnya bekerja-kerja, buka, lepas tu solat tarawih, lepas tarawih baca Quran, sambung lagi sembahyang sunat. Letih tuan-tuan, tapi hati kita tenang, tenteram, relax. Kita kadang-kadang tak perasan, tengah-tengah duduk boleh terlelap. Nah, punya saking tenang itu tuan. Jadi inilah hati yang kita nak miliki, yang telah kita trainkan, kita latih di ketika di bulan Ramadan. Nak macam begini hati. Betapa pentingnya kita perhatikan hati kita dan sucikan dia, bersihkan dia. Setiap hari kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, wajib bagi orang awam macam kita ni bertaubat kepada Allah, membersihkan dosa-dosa yang melekat dekat hati kita ni. Wajib, bukan pilihan. Yang kedua, jenis hati yang kedua, al-qalbul marid, hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit ni wa huwa allazi yakhtaru syarr, dia memilih benda-benda yang merosakkan, kejahatan, kekotoran yang mendatangkan dosa. Dia syok tengok apa ini, bawa kereta, wah, dia suka buat benda-benda yang Allah murka. Ini hati-hati yang berpenyakit. Kita pun kadang-kadang begitu juga tuan-tuan. Kadang-kadang kita terbuat dosa, kan, berbual pasal itu, agaklah aku tak suka lah, nampak aku kan masuk mengumpat kan. Sedap pula lah kita cerita pasal dia. Tapi bila kita sedap, astagfirullahaladzim, okay lah, kita balik semula. Tapi orang jenis sentiasa suka benda-benda macam ni, tuan-tuan, ini yang hatinya dipanggil hati yang sakit, hati yang berpenyakit. Ramai teman ada
Bahkan dirasakan satu kehebatan kalau dia jalan bawa makwa, bawa bakwa. Kau apa dia? Kat sekolah kita ngeri tuan-tuan, sekolah-sekolah yang takut lah kita. Kalau tak ada bakwa, kalau tak ada makwa, kan, dia kata tak canggih. Tak canggih. Sampai tahap mana kita dah takut kita generasi sekarang ni. Kau tak pernah cium ke ni? Dia anggap benda tu tuan-tuan dah biasa. Bahkan dia bangga kalau dilakukan hal demikian. Takut kita. Itu yang Allah berfirman dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada diri dan hati mereka itu berpenyakit, dan Allah tambah lagi sakit dan penyakit dalam hati mereka. Walahum azabun alim. Atas mereka itu akan diberikan siksaan yang sangat pedih, ya, bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka kadzibun. Apa maknanya? Mereka nafikan. Mereka hidup bersolok-solok buat maksiat ni seolah-olah macam tak ada hari kiamat, seolah-olah macam tak ada hari pembalasan. Wah, na'udzubillah, subhanallah. Dan yang ketiga untuk syaraf Allah, kata tuan-tuan, jenis hati yang disebutkan di sinilah qalbu al-qasi. Oh, ini lagi dahsyat. Tadi itu berpenyakit, ini lagi teruk dia berpenyakit. Al-qalbu al-qasi, hati yang kering, hati yang keras. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarah au ashaddu qaswah. Surah Al-Baqarah, tengok surah Al-Baqarah, ya, ayat 74. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarah, maka dia seperti batu, au ashaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Kalau kita punya hati ni tak terasa bergetar bila orang cerita tentang azab neraka Allah, cepat-cepat kita istighfar, kita kena zikir banyak-banyak, kita bimbang, kita dah boleh berpenyakit. Bila kita terdengar suara orang membaca Al-Quran, tersentuh jiwa kita, dan kadang-kadang boleh menitiskan air mata kita, kita kena cepat-cepat ucapkan syukur dan Alhamdulillah, kerana kita masih lagi memiliki hati yang hidup, yang jauh daripada sifat-sifat yang berpenyakit, ya. Dan inilah hati-hati yang terdapat pada siapa yang Allah firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 101. Firman Allah, kazalika yatba'ullah ala qulubil kafirin. Dan demikianlah Allah jadikan hati-hati orang kafir begitu, ya? Orang kafir yang walaupun dah tahu kebenaran, dia tetap dengan kekafirannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ya, kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan daripada jenis penyakit hati yang boleh menyebabkan hati kita ini mati dan berpenyakit. Dan kita kena sering bermohon kepada Allah supaya kita termasuk golongan orang-orang yang memiliki hati yang hidup. Tuan-tuan, kita ini tidak memiliki daya dan upaya melainkan daripada Allah sahajalah yang boleh kita dapatkan bantuan untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini secara istiqamah dalam jalan dan atas jalan yang Allah redai ini, iaitu jalan Islam. Dan moga-moga tuan-tuan kita diberikan kekuatan bukan sahaja nak membangunkan diri kita, tetapi kita juga ada daya dan upaya serta usaha untuk membangunkan warga kita, jiran-jiran kita, rakan-rakan kita, agar menjadikan Allah itu Tuhan yang esa, dan kehidupan ini kehidupan yang bermakna di sisi Allah Rabbul Jalil. Saya rasa sampai kadang ini saja yang boleh kita kongsikan bersama atas perkara yang dibicarakan oleh Dr. Syaraf Allah dalam kitabnya Al-Hadul Nabawi fil Raqa'iq. Mudah-mudahan kita mendapat iktibar daripada apa yang kita bicarakan sebentar tadi. Saya mohon ampun dan maaf atas kekurangan dan kesilapan, segala yang baik daripada Allah yang dalam hal ini saya ta'if ini. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.